Selamat sejahtera pelajar tingkatan 4. Untuk kelas kita pada kali ini, kita akan membincangkan tajuk dari bab 6, iaitu ancaman komunis dan peristiharan darurat yang berlaku di negara kita. Okey, rujuk buku teks anda muka surat 146. Okey, di situ kita punya tajuk. Untuk kelas kali ini kita akan membincangkan tajuk 6.1 terlebih dahulu ya. Okay. 6.1 iaitu kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Bagaimana komunis ini masuk ke negara kita, dan sebelum itu kita tengoklah apa dia komunis ini. Komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka penulis buku karya Komunis Manifesto dan Das Kapital. Dalam buku tersebut, perkataan komunis membawa maksud orang yang menganut fahaman komunis. Komunisme ialah satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barangan pengguna sebagai milik negara. Percubaan untuk menyebarkan ideologi komunis di negara kita bermula sejak 1920-an lagi. Baik, ada ayat yang perlu kita bincangkan di sini. Okay. Komunisme adalah satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barangan pengguna milik negara. Maksudnya, apa yang ada dalam negara tersebut adalah milik rakyat. Tidak boleh dipegang oleh sesebuah badan, tidak boleh dipegang oleh orang perseorangan. Jadi semuanya rakyat yang berkuasa ke atas barangan produk dalam negara tersebut. Duit sekalipun, semua orang berhak. Kalau negara Malaysia ada duit 100 juta, perlu dibahagikan sama rata 100 juta itu kepada semua orang. Itu fahaman komunis, diambil daripada perkataan community. Baik, kita tengok kemasukan yang pertama. Ada 3 cara kemasukan komunis di negara kita. Kemasukan yang pertama, komunis datang dari negara China. Ideologi komunis ni dibawa masuk ke negara kita sejak awal 1920-an lagi melalui Parti Kuomintang, singkatan dia KMT, yang beribu pejabat di China. Kemudian KMT ni ditubuhkan cawangan di setiap bandar-bandar yang ada di Semenanjung Malaysia, seperti Muar di Johor Bahru, Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Pertubuhan lain yang ada kaitan dengan komunis adalah Main School, yang bergerak dalam kalangan orang Hailam di bawah arahan Parti Komunis China, yang pada tahun 1927 perpecahan berlaku antara KMT dan PKC. Berlaku perpecahan antara komunis ni, dan The Communist International Comintern yang berpusat di Moskow mengarahkan perubahan Parti Komunis Nanyang PKN pada tahun 1928. Jadi kemasukan komunis di negara kita ni asalnya datang dari negara China. Oleh kerana ramai imigran China datang ke negara kita pada ketika itu, maka mereka datang dengan bawa pengaruh komunis sekali, dan begitu mudah disebarkan pengaruh komunis ini dan dibuka cawangan di bandar-bandar yang terdapat ramai masyarakat Cina. Okay, itu yang pertama. Cara kemasukan yang kedua adalah komunis ni masuk dari Indonesia. Pada tahun 1920 juga, beberapa orang komunis dari Indonesia seperti Tan Melaka, Alimin, Maeso, Bodi Sanjaytero, ini nama-nama dari Indonesia ini, yang menyebarkan fahaman komunis di beberapa tempat di Semenanjung Malaysia seperti Seberang Perai, Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Mereka ni, Parti Komunis Indonesia ni dah bertapak di Indonesia, tetapi mereka gagal menguasai Pulau Jawa di Indonesia, menyebabkan mereka pergi ke tempat lain, iaitu Semenanjung Malaysia, untuk menyebarkan fahaman komunis. Maka masuklah fahaman komunis ke negara kita dari Indonesia. Ini cara yang kedua.
Adakah komunis ini diterima walaupun disebarkan oleh orang Melayu Indonesia sendiri? Tidak. Amat sukar diterima di negara kita, di Semenanjung Malaysia, kerana komunis ini dia menggunakan kekerasan. Sebab itu dia tidak diterima. Baik. Lepas disebarkan, sudah tentu di negara kita ada. Kita tengok cara kemasukan komunis yang ketiga di negara kita. Baik, penubuhan Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan di Kuala Pilah pada tanggal 30 April 1930. Itu di Negeri Sembilan. PKM, Parti Komunis Malaya ni, dia bergerak melalui kesatuan sekerja, pertubuhan, penerbitan akhbar dan sekolah Cina. Dan dia menyusup masuk dalam kesatuan sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis. Kesatuan sekerja ni apa? Kesatuan sekerja ini adalah dia seperti apa? Contohlah, ada pekerja sawit di tempat kita ni kan. Mereka ni buat persatuan. Persatuan ini akan ada ramai ahli dia. Semua orang yang bekerja sebagai pekerja sawit itu akan menjadi ahli persatuan tersebut. Bila ada persatuan, komunis masuk dalam persatuan ini dan menyebarkan fahaman komunis. Itu yang menyebabkan komunis ini tersebar dalam kalangan pekerja-pekerja. Itu maksudnya. Baik, pada zaman pendudukan Jepun 1941 hingga 1945, Parti Komunis ini telah bertindak menjalin kerjasama dengan British dalam usaha memerangi Jepun. Komunis juga dia membantu British menyerang Jepun, sebab Jepun ni bertindak sangat kejam pada masa tu. British bentuk apa? British menyokong pembentukan Malayan People Anti-Japanese Army, MPAJA, ataupun Bintang 3. Komunis ni dia dapat bantuan senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan daripada pihak British. Jadi British tidak perlu hantar tentera dia untuk berperang dengan Jepun. Dia hantar komunis untuk berperang. Itu bijaknya British ni. Tapi selepas Jepun menyerah kalah, kerana negara Jepun dibom menggunakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, British pula tak ada di negara kita ketika itu. Orang yang mengambil kesempatan ke atas perkara ini adalah Parti Komunis Malaya. Komunis ni tadi yang pada awalnya menyerang orang Jepun. Bila orang Jepun menyerah kalah, mereka ambil peluang di negara kita ketika itu. British, pasukan keselamatan British tak ada, orang Jepun tak ada. Jadi mereka ni lah keluar daripada hutan, ada senjata, pergi mencari orang-orang tempatan, penduduk kampung yang bekerjasama dengan British, dengan komunis. Penduduk kampung yang bekerjasama dengan komunis, mereka pergi cari dan pergi seksa orang tu. Kenapa kau bekerjasama dengan Jepun dulu? Kami ni MPAJA pergi berperang dengan Jepun, kau pula pergi bekerja dengan Jepun. Jadi komunis ni dia pergi seksa orang-orang kampung ni. Sehinggalah British kembali semula ke negara kita dengan memperkenalkan BMA, British Military Administration. Dan dia minta komunis ini bubar. Minta bubar, serahkan balik senjata. Tetapi komunis tidak mahu serah senjata. Dan mereka terus menyebarkan fahaman komunis dan masuk dalam kesatuan sekerja, masuk dalam politik, masuk dalam ekonomi. Itu yang komunis buat. Dan penduduk ada yang menyokong komunis, ada yang berasa sangat takut dengan komunis dan rasa terancam. Kita tengok dalam tajuk yang seterusnya, apakah yang dilakukan oleh komunis apabila British datang ke negara kita dan apabila mereka tidak mahu menyerah senjata kepada British.
Okey, baik, kita jumpa dalam tajuk seterusnya. Sekian kelas kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih.